Saya sekarang berada di terowong yang pertama bagi jajaran rel lama kawasan Bukit Gantang ke Bukit Berapit. Selepas kerajaan menaik taraf laluan rel di sini kepada Double Railway Track Electrified, terowong ini sudah tidak digunakan lagi. Ianya lebih digunakan oleh penduduk tempatan sebagai akses laluan ke kebun mereka di kawasan sekitar. Projek naik taraf jajaran rel lama kepada Double Railway Track adalah sebuah projek yang sangat besar di mana wujud keperluan untuk kerajaan meluruskan jajaran Double Railway Track merentasi Bukit Bukau di kawasan ini. Terowong baru bawah tanah yang dibina merentasi kawasan Bubu Bypass adalah terowong kereta api yang terpanjang di Asia Tenggara. Ianya telah siap pada tahun 2013 dan pembinaan jajaran baru berkenaan telah memendekkan waktu laluan rel merentasi Banjaran Bubu. Saya boleh bayangkan betapa sukarnya buruh-buruh Tamil pada dekad 1890-an dahulu mengorek terowong yang sedang kita lalui ini. Tambahan lagi, mereka turut terdedah dengan ancaman penyakit malaria serta suasana panas dan lembap hutan hujan tropika yang tebal di sekeliling kita. Saya sekarang berada di lokasi tunnel number 1 lah, terowong nombor 1 di sepanjang laluan jajaran rel kereta api yang menghubungkan antara Taiping, Bukit Gantang, seterusnya Bukit Berapit dan Padang Rengas, kemudian ke Kuala Kangsar dan juga Nggur lah. Dan terdapat 4 buah terowong di sepanjang laluan rel kereta api di belakang saya ini. Dan pengkajian saya di dalam peristiwa pertempuran Perang Dunia Kedua, saya pernah tanyakan kepada semua penonton melayan History TV, did Lieutenant General Arthur E. Percival exhausted all other options untuk melambatkan pergerakan kereta kebal tentera Jepun daripada kawasan utara menuju ke selatan. Dan sekiranya objektif utama mereka adalah untuk melambatkan kemarahan tentera Jepun sehingga bantuan tiba di pelabuhan Singapura serta memastikan kawasan pertempuran berada as far as on the north side of the Singapore Island ataupun memperkuatkan strategi Malay States Barrier, maka soalan yang perlu kita tanya sebagai pengkaji sejarah adalah, adakah terowong yang berada di hadapan saya ini diletupkan oleh tentera British sepanjang mereka berundur daripada Sungai Kerian ke Kuala Kangsar? Jawapannya tidak, kerana mereka berundur dengan begitu panik sekali dan mereka tidak memikirkan akses laluan selain daripada lebuh raya Federal Route 1. Dan apabila landasan rel kereta api ini ditinggalkan dengan kukuh ataupun intact, tentera Jepun yang mara daripada Pulau Pinang telah menggunakan landasan rel kereta api ini untuk mengangkut bekalan makanan, peluru, senjata dan juga infanteri mereka untuk menawan Pulau Singapura. Dan terdapat 4 buah terowong daripada sini sehingga ke Padang Rengas, semuanya tidak diletupkan oleh tentera British lah. Buktinya adalah melalui penulisan Major Angus Rose dalam bukunya yang bertajuk Who Dies Fighting, apabila pada malam 27 Disember 1941, sewaktu dia menunggu untuk melakukan ambush di Temerloh Terong dari kejauhan, dia telah mendengar bunyi kereta api yang sedang beroperasi menggunakan laluan ini.
Dia percaya tentera Jepun yang menggunakan perkhidmatan kereta api berkenaan sedang membawa bekalan perang ke arah selatan negeri Perak. Terlalu banyak kisah dan cerita yang ingin saya kongsikan dalam penemuan kajian saya berkaitan peristiwa pengunduran dari Sungai Krian ini. Antaranya bagaimana Encik Mustafa Hussein melihat ramai wanita Malayan berketurunan Eurasian dipaksa oleh tentera Jepun yang ketika itu baru menawan Taiping supaya wanita-wanita ini beratur dan berjalan di belakang kereta lembu menuju ke arah Pekan Taiping untuk dijadikan hamba seks oleh tentera Jepun yang sedang berehat di sana. Ataupun penemuan rumah kedai di Jalan Bobi di Taiping yang dibom tanpa belas oleh tentera Jepun bermula pada tarikh 15 Disember 1941 supaya tentera British sentiasa panik dan kekal berundur. Banyak juga kisah menyayat hati yang saya temui sepanjang saya mengkaji mengenai peristiwa pengunduran tentera British dari Sungai Krian yang tidak mampu saya kongsikan dalam video di channel ini. Jika tidak, ianya akan menjadi terlalu panjang dan tidak berkesudahan. Memandangkan saya juga mempunyai fokus lain untuk berkongsikan kisah-kisah sejarah menarik yang berlaku di negeri-negeri lain. Kisah peristiwa pengunduran Sungai Krian yang bermula pada tarikh 17 Disember 1941 hingga 22 Disember 1941 yang menandakan lengkapnya peristiwa pengunduran tentera British daripada Pulau Pinang hingga ke Kuala Kangsar. Sebenarnya saya rakam dan saya gubal secara tidak sengajalah berdasarkan kepada bacaan diary tentera British India yang saya baca mengenai pertempuran yang berlaku di Sungai Krian. Dan sepanjang saya membuat pengkajian mengenai topik tersebut, saya telah menemukan kawasan ini dan juga kawasan-kawasan yang saya telah bawa anda semua sepanjang 6 episod rakaman saya dalam peristiwa pengunduran Sungai Krian ini. Dan saya sendiri banyak belajar perkara-perkara baru dan dibantu oleh pengkaji-pengkaji terdahulu lah. Terutamanya pengkaji daripada Malayan Historical Group Society yang banyak menulis di Facebook dan ianya banyak dirujuk oleh saya. Terutamanya tapak-tapak pertempuran ataupun tarikh-tarikh tepat peristiwa pertempuran Perang Dunia Kedua yang berlaku di Melaya. Dan kisah mengenai peristiwa pengunduran Sungai Krian akan tamat di sini, iaitu di tunnel nombor 1, jajaran rel kereta api yang menghubungkan antara Pekan Taiping ke Kuala Kangsar. Dan pada masa-masa hadapan, saya akan merakamkan lagi kisah-kisah menarik, terutamanya berkisahkan mengenai peristiwa pertempuran Perang Dunia Kedua yang berlaku di Melaya untuk rujukan dan juga pengetahuan tambahan kita semua bagi mereka yang meminati sejarah Perang Dunia Kedua di Melaya. Terima kasih kerana menyokong channel Malayan History TV dan pastikan anda sentiasa tune in dengan channel ini untuk saya bawakan kisah-kisah menarik pada masa-masa hadapan. Terima kasih semua sekali lagi. Sedar tidak sedar, hampir setahun berlalu saya merakamkan siri pengunduran dari Sungai Krian ini. Episod ini sebenarnya bermula tanpa sengaja bila kali pertama saya singgah di lintasan Sungai Krian setahun yang lalu untuk memeriksa kawasan tempat di mana unit tentera Gurkha diarah mempertahankan kawasan ini dan terpaksa mengorbankan dirinya untuk memastikan jambatan ini diletupkan oleh anggota jurutera diraja tentera British apabila diserang secara tiba-tiba oleh tentera Jepun. Sehinggalah saya membuat keputusan untuk membuat kajian lapangan ke seluruh Melaya bagi pembikinan video part 1 hingga 6 untuk dikongsikan dengan penonton Malayan History TV. Banyak pengajaran yang saya perolehi sepanjang mengkaji dan membuat rakaman berkaitan peristiwa pengunduran dari Sungai Krian, terutama dalam aspek kepimpinan di peringkat unit, batalion, brigade, division dan hingga ke peringkat tertinggi. Strategi pertahanan perang boleh disusur seawal perang di Thermopylae dan juga Troy
beribu tahun yang lampau serta taktik pelaksanaannya masih relevan sehingga ke hari ini, terutama dalam usaha untuk mempertahankan sesebuah kawasan defilement dan juga tanah tinggi yang sepatutnya memberikan kelebihan kepada pasukan pertahanan. Tambahan lagi, aspek kepimpinan Panglima Ulung Tentera British yang memalukan ketika perang di Melaya sepatutnya menjadi pengajaran dan sempadan hidup kepada kita semua untuk bergerak ke hadapan sebagai sebuah negara yang merdeka. Pada 2 September 1945, apabila General Douglas MacArthur dari Amerika Syarikat menandatangani Instrument of Surrender dengan wakil kerajaan Jepun di Teluk Tokyo, dia telah memberikan pen yang digunakan sebagai kenangan kepada Lieutenant General Arthur E. Percival. Tindakan ini adalah simbolik Douglas MacArthur menebus kembali maruah Percival yang telah tercemar selepas beliau menyerah kalah 4 tahun sebelumnya kepada General Yamashita di Singapura. Namun, ia tidak dapat memadamkan hakikat bahawa Percival adalah punca utama tentera British tewas dalam situasi yang sangat memalukan ke tangan tentera Jepun dengan begitu mudah. Apatah lagi mengambil kira aset-aset tentera British yang dirampas serta jumlah anggota tentera British sebagai tawanan perang yang begitu ramai terpaksa mengharungi tempoh pendudukan tentera Jepun di Asia Tenggara yang begitu menyeksakan. Lebih menyedihkan lagi, lebih ramai tentera British yang meninggal dunia sewaktu menjadi tawanan perang berbanding bertempur di Melaya. Tetapi sejarah itu juga adalah sesuatu yang messy. Tanpa kebodohan, inkompetensi dan kekurangan yang ada pada Percival sebagai seorang pemimpin tentera di Melaya, orang-orang Melayu juga tidak akan mendapat kesedaran politik untuk menuntut kemerdekaan apabila British kembali semula ke Melaya. Kerana selepas perang tamat, orang Melayu mulai sedar tidak ada gunanya mereka bergantung kepada British untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara ini. Fakta ini telah dibuktikan sewaktu peristiwa Perang Dunia Kedua di Melaya apabila orang-orang Melayu melihat dengan jelas British bukanlah bangsa yang kuat sebagaimana yang didakwa selama ini dan lebih baik negara ini ditadbir oleh bangsa Melayu sendiri berbanding bangsa asing yang memilih untuk melarikan diri sewaktu menghadapi kesukaran. Merdeka! 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 Cubaan 1, 2, 3, cubaan 1, 2, 3. Who Dies Fighting yang ditulis oleh Major Angus Rose, iaitu seorang pegawai tentera Argyll. Dan kawasan tersebut tidak dipertahankan, which is satu tindakan yang sangat tak cerdik lah daripada aspek ketenteraan. Retreat daripada Pulau Pinang terpaksa dilakukan secara tergesa-gesa. Dan dua arteri utama menghubungkan antara utara dan juga selatan ada di tempat di mana kita berdiri, iaitu jalan raya di sebelah kiri saya, Federal Route 1, dan juga landasan kereta api. Betapa bodohnya British General Staff di dalam aspek taktikal dan strategi mereka mempertahankan Melaya. Tapi mereka panik dan tidak mempunyai intelligence yang cukup baik untuk membuat analisa yang berkesan di mana tempat-tempat pertahanan dan disposition troops dibuat. Itu saja yang saya nak tunjukkan kepada anda dan kita akan jumpa lagi untuk video akan datang. Cubaan 1, 2, 3, cubaan suara. Baru yang diperbaiki selepas kedatangan balik tentera British di Tanah Melayu tahun 1950 ini diperbaiki di hadapan dan struktur asal jambatan besi masih lagi dapat dilihat di bawah. Terdapat
je. Kat. Pada 1900. Dan sebagaimana di dalam peristiwa pertempuran Perang Dunia Kedua. Kat. Buka map. Menghubungkan antara Taiping, Air Kuning, kesa. Baik. Daripada sini sehingga ke Padang Rengas, semuanya tidak diletupkan oleh tentera British lah. Dan bukti dia adalah apabila tentera British, tentera Jepun. Dan jangan lupa untuk sentiasa tune in. Terdapat pandangan yang diajukan kepada saya, rasional British tidak mempertahankan kawasan Bukit Berapit dan Kuala Kangsar dengan memilih untuk terus berundur ke Kampar, mengambil kira wujudnya akses laluan darat dari Pekan Keruh atau Pengkanan Hulu ke Kuala Kangsar melalui Pekan Greek. Saya sendiri, sewaktu membuat kajian mengenai peristiwa pertempuran The Greek Road, menemukan fakta bahawa jalan antara Keruh ke Greek melalui Kelian Intan pada tahun 1941 tidak boleh dilalui oleh kenderaan berat, terutama sekali kereta kebal atau traktor yang perlu menarik senjata artileri. Walaupun tentera Jepun dari pasukan 42nd Regiment sememangnya ada menggunakan laluan ini, tetapi kemarahan mereka berjaya dihalang oleh satu kali kekuatan company tentera Argyle and Sutherland Highlanders yang ketika itu dipimpin oleh Captain Kenneth, bermula di Kampung Kurunai, lokasi tempat di mana kita berada ini. Keadaan defilement di beberapa aksis laluan ini seperti di Kampung Kurunai, Lawin, Kota Tampan dan Tasik Raban telah memberikan kelebihan kepada tentera Scotland dan juga pasukan 12th Indian Brigade untuk mengekang kemarahan tentera Jepun yang ramai dengan agak berjaya. Kisah pertempuran The Greek Road adalah satu kisah yang kompleks dan panjang. Memandai saya tinggalkan anda semua dengan satu rakaman video yang saya ambil di sebuah tambak jalan raya lama di Tasik Raban sewaktu mengkaji mengenai peristiwa pertempuran The Greek Road pada tahun 2022 yang serba sedikit boleh menjelaskan hujah saya ini. Okey, kita sekarang berada di second last position lah. Sekarang ni di Tasik Raban. So ini adalah tambak, dia bukan jabatan. So kalau dalam buku Roskable dan juga buku Monova Melaya, kawasan ni dipertahankan oleh 52 Punjab lah. Bila tentera British dapat bertahan di causeway di Kota Tampan yang saya tunjukkan tadi. Mereka berundur lagi ke kawasan ni, dan bila mereka berundur ke kawasan ni, tentera Jepun telah menggunakan jeti di Kota Tampan untuk naik perahu
dan juga outflank pergerakan tentera British daripada arah timur kita lah, sebutan timur. Ini Tasik Raban, tapi Tasik Raban ni dia bersambung dengan Sungai Perak. So di kejauhan sana adalah Sungai Perak yang besar yang digunakan oleh pihak musuh menaiki sampan membawa LMG, GP dan juga mortar. Mereka mahu outflank pergerakan tentera British daripada arah utara kita, bergerak perlu melalui causeway ni. Ini adalah terusan, ini adalah tambak, dia bukan jambatan. So kalau kat bawah ni ada air yang boleh lalu lah. So race to the Durian Causeway berjaya dipertahankan oleh tentera Punjab. Pihak musuh tidak dapat menawan tambak ni, tetapi disebabkan kita dah dekat dengan Kati, jadi kena Ian Stewart Battalion HQ ada di selatan kita, dan dia dibantu dengan howitzer artileri, dan diceritakan dia telah menembak artileri ke dalam kawasan Tasik. Dia nampak pergerakan tentera Jepun menaiki sampan untuk menawan causeway ni, dan dia berjaya menembak accurate fire lah ke arah tentera Jepun yang secara ramai-ramai tu. So sekali lagi pergerakan 2nd Agil and Sarile Islanders, satu battalion strength berjaya melalui tambak ni. Tetapi mereka kehilangan, kalau dalam buku Ross Cable ni, mereka kehilangan 3 pegawai, seorang company saja major dan 50 lain-lain pangkat lah. So banyak juga kehilangan casualty di pihak tentera British, dalam 70 orang. So disebabkan battle mission ataupun order of the battle yang diberikan oleh Percival kepada Ian Stewart jelas, you perlu mempertahankan kawasan ni sekian hari bulan, sekian hari bulan, sekian hari bulan, dan tidak ada tarikh yang lapse pun, tidak ada tarikh yang terlalu cepat ditinggalkan pun, maka mission ni dikira sukses lah. Tapi casualty di pihak musuh lebih banyak. Saya ada ceritakan tadi sewaktu Duncan Ferguson dikerah untuk membuat landasan kereta api maut di Burma. So, salah seorang driver truck V8 Ford daripada Two-Third Motor Transport Company tentera Australia tu, sewaktu di Burma, dia didatangi oleh pegawai tentera Jepun yang terlibat di dalam pertempuran Battle of the Creek Road lah. Tentera Jepun tanya dia, berapa ramai strength kau sebenarnya sewaktu pertempuran Battle of Creek Road ni, daripada 16 hari bulan sampai 21 hari bulan? Tentera Australia tu tulis dekat tanah 35, which is company yang pertama adalah yang dekat Crew yang saya ceritakan tu. Tapi tentera Jepun tak percaya, dia tambah kosong-kosong lagi, dia tambah kosong-kosong. Maknanya tentera Jepun ingat strength tentera British di sini sampai ke Tasik Raban ni 3,500 orang, which is kekuatan satu regiment lah. Tapi the fact that kekuatan anggota Ian Stewart adalah hanya 700-800 orang lah, berjaya menahan kemarahan tentera Jepun satu regiment, 42nd Regiment tu. Kekuatan 3 brigade, Recon brigade utama tu pun dah 3 battalion, which is 800 kali 3 dah 24. So ratio dia memang sangat tinggi lah. So kita tunjukkan sekali lagi sekitar ni. Saya nak tunjukkan kemusnahan causeway ni yang diletupkan oleh unit 52 Punjab. Tapi tak ada bukti lah, payah. Mungkin dia dah baiki sepenuhnya. Gua ambil gambar ni saja. Ambil gambar causeway.